Alright, kita dah habis part-part ni kan, kita nak pergi soal PTPTN. Sebelum kita bawa Kak Lah kan, Kak Lah ni Allah dia punya sedih tu aku tak tahulah. Dia sedih sungguh-sungguh punya. Okey, kita bawa dulu bersama dengan Atan Likas. Kalau hampa tahu dekat TikTok, dia ni memang musibat lah. Jujur cakap. Dia ni dekat TikTok cukup aku tak tahulah. Selepas dia dipecat oleh UMNO, aku tak tahu lah. Memang perangai dia ni Allah saja yang tahu lah. Perangai dia ni, dia meroyat. First kali dia masuk pemilihan parti. Lepas tu kalah di dalam pemilihan parti. Bermula itulah dia start hentam UMNO. Dia hentam UMNO sehingga dipecat daripada UMNO. Macam Tun Faisal dan juga Hisham Jalil juga. Dan sekarang bersama dengan Perikatan, tutuh Anwar cukup. Tutuh gila-gila punya. Jadi aku bawa kawan kita memberi respon terhadap Atan Likas. Jom kita dengar sama-sama. Kita laksanakan pendidikan percuma, batalkan PTPTN. Saya sebenarnya dah malas nak ulang banyak kali ni. Tetapi bila saudara Atan dah tag saya kena jawab lah juga sikit. Nanti kalau tak jawab, kata kita takut pula. Jika takut dengan risiko, usah bicara soal perjuangan. Janji-janji yang saudara Atan bawa itu adalah janji yang lama. Janji dalam Pakatan Rakyat. Adanya PAS, PKR dan DAP. Terwujudlah menang hari ini, turun minyak esok. InsyaAllah jika ditakdirkan kita menang hari ini, kita akan batalkan hutang PTPTN. Itu janji yang lama saudara Atan. Tapi sekarang ini tidak ada lagi Pakatan Rakyat. Sekarang ini adanya Pakatan Harapan. Dan janji-janji yang lama itu kita tidak bawa dalam Pakatan Harapan. Tidak ada janji-janji itu dalam Pakatan Harapan. Orang kalau dia ada pemikiran yang baik, pemikiran yang cerdas, dia boleh bandingkan mana yang betul, mana yang tak betul. Nak ulang, boleh ulang, tidak ada masalah. Tetapi rakyat pun boleh fikir mana yang betul, mana yang tak betul. Boleh saudara Atan. Saya tak tahulah saudara Atan faham ataupun tidak yang saya cakap ni. Harap-harap saudara Atan fahamlah apa yang saya terangkan ni. Boleh saudara Atan? Alright, okey. Itu untuk daripada sahabat kita. Aku lupa nak combinekan sekali. Video dia. Okey, kita ada dalam ni kita ada ramai. Kita bawa ucapan. Okey, ini macam 2 malam lepas aku dah bawa video pendek ni daripada Afnan Hamimi betapa munafiknya. Lepas tu kalau hampa perasan di dalam sidang parlimen semalam pun ada berkaitan soal PTPTN ni lepas tu sanggah oleh Kampar lepas tu dia bawa usul apa semua. Lepas tu kita ada sahabat kita belakang ni, mampukah kerajaan menghapuskan hutang PTPTN? So lagi aku ada pendapat aku soal PTPTN. Aku ada pendapat aku sebab sekarang ni terlalu ramai waktu habis belajar, habis sekolah, gairah ni nak pergi masuk universiti ni, gairah ni. Tambah-tambah hak perempuan-perempuan ni. Oh, bukan nak katalah. Sebab dekat orang terdekat dengan aku ada. Gairah ni nak pergi sama belajar ni. Dia nak cerita semua orang ni. Aku masuk universiti. Aku masuk college. Faham? Habis je belajar. Habis belajar. Kerja dah lagi tiba-tiba kahwin. Kahwin-kahwin. Mengandung. Oh, tak mau kerja dah. Tak mau kerja dah. Lepas tu laki hang kau nak kena tanggung hutang hang. Lepas tu tengok berapa lama dia tak bayar pun ada. Lepas tu bila suruh kerja, ada degree, tak mau kerja. Tak mau kerja. Lepas tu, hang duk berungut hari ni. Itulah. Tapi tak pasal. Ini kita bagi respon sikit. Jadi jom sama-sama kita dengar. Dia masuk universiti, dia kena bayar PTPTN. Sedangkan ada yang berjanji kalau hari ni kita menang, kita akan hapus PTPTN saudara. Ada yang janji begitu. Jadi mereka masih kena bayar PTPTN. Pakatan Harapan tangguh dulu, bila gaji 4,000 ke atas baru bayar. PAS kita akan hapuskan semua hutang PTPTN. Pasal apa? Kerana memang rakyat berhak dapat pendidikan percuma. Pendek tu je. Itu orang kata skibidi-bidi. Oh, dia kencing boleh. Pemimpin dia kencing boleh. Boleh. Syurga dia bagi kat hang. Jom kita dengar perbahasan Belajawan 2025. Isu pendidikan percuma. Siapa yang bagi manifesto pendidikan percuma
Bila? Mana? Tunjukkan. Yang Boleh berhormat tunjuk tak? tanpa sila duduk. Amaran kali pertama. 2013 Sila tarik balik. Tapi kan, jujur aku cakap ni, hampa jangan marah dekat speaker. Kalau speaker duduk depan aku kata, hang speaker, aku nak goda hang speaker. Hareng oh. Ada dalam manifesto. Tunjuk. Ada tak? Mana ada manifesto? Yang berhormat Mana tanpa. manifesto siapa? Itu manifesto lama. Jangan 3612 yang berhormat. Yang Hormat Speaker, saya meneliti bacaan-bacaan huraian dalam sektor pendidikan. Namun tidak menjumpai pembentangan Menteri Kewangan untuk memberi pendidikan percuma pada rakyat Malaysia. Tidak juga dicatat di dalam bajet hasrat kerajaan untuk menghapuskan hutang PT-PTN. Sebaliknya, dicatat bahawa subsidi yang disediakan kerajaan untuk pelajar SBP, Sekolah Berasrama Penuh, akan dikaji. Dan anak-anak mahakaya akan ditarik balik daripada menikmati subsidi ini. Begitu juga beberapa program di IPTA. Yurannya akan dikaji bukan untuk dikurangkan tetapi untuk dinaikkan. Masalahnya, Yang Hormat Speaker, ada pemimpin-pemimpin sebelah sana yang melaung untuk memberi pendidikan percuma dan menghapuskan hutang PT-PTN untuk rakyat Malaysia. Tetapi tidak direflect dalam bajet ini. Moral of the story, Yang Hormat Speaker, jangan janji nak bagi pendidikan percuma dan jangan janji untuk menghapuskan hutang PT-PTN seluruhannya. Begitu juga kalau kita tengok isu beras. Isu beras putih tempatan masih belum ditangani sepenuhnya oleh kerajaan sehingga kini. Isu kenaikan harga beras putih import berbanding dengan beras putih tempatan masih belum dikawal dan belum diselesaikan. Isu cadangan dan syur. Hormat Speaker, point order 36. Okey, soal beras tempatan ni pun aku duk tanya pada para walaun hak yang duduk naik kotak-kotak TikTok apa semua ni. So, hang kritik soal beras tempatan. So, apa solusi? Apa pendapat? Apa cadangan daripada hang? Sekarang ni beras tak cukup. Tu je. Beras tak cukup. So, apa cadangan daripada pembangkang? Tak ada. Relax. Last kali import juga bila beras tak cukup. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan sebagai menghina Yang Hormat majlis. Speaker, semalam saya tegur Bagi dia saya ini. habis dulu point of order Dia berurat. bercangga menggunakan peraturan Dan ahli itu boleh 3612 dirujuk bercangga pada dengan jawatan kuasa hak dan 37.2 kebebasan bagi mengganggu kesah itu. perbahasan Yang Hormat. Tadi beluran kata kita ada janjikan pendidikan percuma dan juga hapuskan PTPTN. Itu tak betul. Itu Hormat. manifesto 2013. Jangan recycle pembohongan ini 2013 lagi. Sila bukan tarik balik. janji Itu dah. tak ada dalam manifesto. Tunjuk. Ada tak? Mana ada manifesto? Yang berhormat tanpa. Manifesto siapa? Itu manifesto lama. Jangan recycle. 3612 yang berhormat Itu tidak manifesto boleh lama. disalahgunakan. Tak ada. Manifesto 2022 tak ada parti yang janji pendidikan percuma, tak ada parti yang janji hapuskan PTPTN. Jadi saya harap beluran boleh tarik balik. Itu satu pembohongan. Jangan nak mengeriukan Dewan. Yang Hormat. Sila. Yang berhormat tanpa sila duduk. Yang berhormat Ahli Parlimen dari semalam Yang Hormat tak hormat peraturan mesyuarat. Ya. Menggunakan peraturan mesyuarat untuk mengganggu ahli yang sedang berbahas. Itu juga menjadi kesalahan. Beluran, kalau beluran boleh tunjukkan Yang berhormat manifesto, tanpa saya sila akur. duduk. Tapi mana? Jangan buat bohong dalam parlimen. Siapa yang bagi manifesto pendidikan percuma? Bila? Mana? Tunjukkan. Yang Boleh berhormat tunjuk tak? tanpa sila Beluran. duduk. Amaran kali pertama. Saya akan gunakan peraturan 37.2 supaya Ibu Kampat jangan berdiri lagi untuk mengganggu pembahasan. Terima kasih Yang Hormat Speaker. Isu Mas Speaker, saya minta dan keputusan point of order. Pengurusi Point of order jawatan kuasa 36.12. Napol Saya yang minta berhormat. keputusan daripada point speaker. Kampat tak faham bahasa Melayu, Speaker, tak faham bahasa Melayu. Apakah keputusan? Saya minta. Ini peraturan. Beluran baru buat satu pembohongan besar dalam Dewan ini. Saya minta Puan Speaker untuk buat adil bagi satu keputusan. Sama ada parti mana yang buat manifesto
pendidikan Ledaman, percuma sir. dan PTPTN Ledaman, hapuskan. sir, ya. Saya minta, jangan kelirukan rakyat di luar. Ini live parlimen. Jangan buat bohong. Manifesto lama jangan recycle. Buat bohong dalam parlimen. Saya minta, He Puan is Speaker. admitting. Saya minta Puan Speaker bagi ada satu dalam keadilan. manifesto mereka sebelum tu. Point of order 3612. Yang Berhormat Kampas, sila duduk. Saya akan buat ketua. Okey, jap. Aku kebetulan aku ada tengok komen kawan ni kan. Bagi malu saja rakyat Sabah kalau ada perangai hak yang macam ni kan. Okey, aku ada satu video direspon oleh Syafiq Anwar kenapa dan mengapa rakyat Sabah Sarawak takkan terima Perikatan Nasional. Ini lah salah satu beluran ni, dia memang betul-betul hipokrit, munafik, semua ada dekat dia. Oh. Mat Beluran tidak sebut mana-mana parti. Ya. Duduk. Dan juga dengar speaker. Yang Berhormat Beluran kata jangan buat apa-apa janji. Dan tidak sebut Masa siapa-siapa. Habis tu dia nak kaitkan dengan siapa dia lagi. Speaker ni betul jujur cakap orang dekat komen video ni orang punya marah dekat dia ni. Oh. Jadi saya rasa jangan. Belajar sebagai ahli parlimen, belajar. Dan Yang Berhormat Kampa, kalau tak puas hati boleh buat usuh. Masa. Saya sudah kata saya akan gunakan Peraturan Masyarakat 37.2 supaya jangan mengganggu 3 minit. perbahasan dalam Dewan. 5 minit dah masa berlalu. Beluran nak tanya sikit Yang untuk Berhormat- pelemahan Saya perempuan, ada 5 minit dah extra artikel time. 116. Can you ask this guy to sit down, Saya please? minta pandangan sikit. Ini penting. Ini Saya untuk sudah guna definisi. Peraturan Masyarakat 37.2 supaya tidak membenarkan Yang Berhormat Kampa untuk mengganggu Dewan. Terima kasih banyak, Yang Hormat. Terima kasih. Halau saja tu yang tak ikut tertib itu. Sila Terima kasih. duduk. Contoh hutang PTPTN. BN kekal hutang. Rakyat paksa bayar. Susah macam mana pun kena bayar. Pakatan Harapan tangguh dulu. Bila gaji 4,000 ke atas baru bayar. PAS kita akan hapuskan semua hutang PTPTN. Ya. Pasal apa? Kerana memang rakyat berhak dapat pendidikan percuma. Alright. Sambung untuk video seterusnya. Sekejap, ada video lagi. Dan apakah tindakan yang semula Alright. Okey, ini adalah soalan berkaitan mampukah kerajaan nak selesaikan hutang. Aku dengar tak habis lagi. Tapi terus aku download, aku post saja. Jadi jom kita dengar. untuk mengkaji semula keperluan pemansuhan hutang pinjaman PT-PTN secara bersasar kepada golongan miskin dan isi rumah B40 seperti yang dijanjikan sebelum ini? Dan apakah tindakan yang bakal diambil oleh peminjam yang gagal melunaskan tunggakan hutang, misalnya permohonan pinjaman baharu, kemudahan kad kredit atau membeli kenderaan dan sebagainya? Adakah tidak ada keberanian politik di segi pihak kementerian untuk menghapus kira seperti mana yang dilakukan terhadap 83 juta yang dikenakan ke atas Universiti UTAR? Sekian. Saya fikir isu PT-PTN ini telah menjadi isu yang agak lama dan semua parti pun meletakkan dalam manifesto masing-masing, termasuk sebelah sini dan juga yang di sebelah sana. Cuma dalam keadaan sekarang ini memang untuk kita hapuskan agak sukar dengan komitmen kerajaan yang begitu besar. Dan kita juga kena fikirkan, bila kita mau hapuskan yang belum membayar, kita kena fikirkan juga yang sudah membayar itu. So maknanya komitmen lebih kurang dalam, kalau tidak silap dalam 76 bilion begitu. Yang sudah membayar dan juga ni. Jadi kita perlukan dana ini untuk kita buat rolling, untuk kita membiayai pendidikan pelajar-pelajar selepas ini. Jadi setakat ini pihak kerajaan, kementerian khususnya masih lagi. Seperti yang saya sebut tadi, kita sedang mengkaji kaedah yang terbaik, model pembiayaan yang terbaik mengikut prestasi kewangan negara. Okay, sekian, terima kasih. Alright.
Bayangkan 70 bilion, hampa bayangkan 70 bilion. Terima kasih Firdaus Azmi share super sticker. Bayangkan berapa banyak, takkanlah 70 bilion tu, bayangkan subsidi 1 tahun 80 bilion subsidi saja. Tapi kita nak hapuskan PTPTN dan berapa banyak yang tak bayar PTPTN tu. Oh, memang tok duit macam tu saja. Buang macam tu saja. Teruk abang Pira hamba. Okey, kita nak bawa, sebelum kita bawa pergi ke Arau apa semua, aku nak bawa kenapa dan mengapa tak boleh masuk Sabah ni. PN ni memang tak boleh, memang masalah. Kan? Jom kita dengar ucapan daripada ahli parlimen dia. Kita dengar ada ucapan ahli parlimen. Kan? Di dalam sidang parlimen. Soal Rafizi apa semua menjawab ni. Ini respon daripada sahabat kita. Terima kasih kawan-kawan yang hadir. Bantu aku like, komen dan subscribe kan. Subscribe. Macam mana rakyat Sabah Sarawak nak terima PAS? Korang cuba tengok video ni. Sebanyak 4% untuk Kedah, 7% untuk Kelantan, 4% untuk Terengganu, 18% untuk Sabah, 15% untuk Sarawak dan jumlah ke-6 negeri ini adalah 50% daripada peruntukan di asas. Berbanding dengan semua, berbanding besarnya dengan Sabah dan Sarawak itu jabatan persekutuan. Okey, dibanding dengan Sabah dan Sarawak. Sudah tidak adil untuk banding Sabah Sarawak. Sabah Sarawak itu masuk bersama Malaysia itu kemudian. Kawasan-kawasan desa itu jauh ketinggalan. Cuba korang bagi tahu aku, macam mana rakyat Sabah Sarawak nak mesra dengan parti yang bernama PAS dalam keadaan begini? Mereka masih lagi nak mempertikai satu usaha baik daripada kerajaan hari ini nak memastikan Sabah dan Sarawak mendapat perhatian. Dan dalam video kali ni, aku nak bagi tahu dekat kalian semua, termasuk rakan-rakan daripada Sabah Sarawak, apa yang Sabah dan Sarawak dapat di dalam Belanjawan 2025. Alhamdulillah, Belanjawan 2025, pemberian khas Sabah Sarawak dicadangkan, dinaikkan 600 juta ringgit. Jom aku baca sikit. Kerajaan bercadang menaikkan kadar pemberian khas Sabah dan Sarawak sekali ganda kepada RM 600 juta. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tahun ini kerajaan telah menaikkan kadar kepada 300 juta ringgit berbanding 16 juta kepada Sarawak, manakala Sabah mendapat 125.6 juta. Ni 300 juta adalah untuk tahun ini. Ia dinaikkan disebabkan oleh jurang pembangunan antara negeri perlu dirapatkan, khususnya melibatkan prasarana asas seperti jalan raya, elektrik dan juga air bersih. Malah menurutnya, peruntukan pembangunan Sabah dan Sarawak terus diberi keutamaan tertinggi antara negeri iaitu masing-masing 6.7 bilion dan juga 5.9 bilion. Apa yang nak disampaikan di sini, yang mana pada tahun ini 2024, kerajaan telah pun memperuntukkan dana sebanyak 300 juta. Tetapi pada tahun 2025 nanti, kerajaan akan mempertingkatkan sekali ganda, membawa angka sebanyak 600 juta kepada Sabah dan Sarawak. Itulah masalah sekarang ni yang mana kita tak faham dengan MP-MP pembangkang ni. Yang mana mereka tak tahulah nak politikkan isu ini ataupun sengaja nak cetuskan kegusaran ataupun rasa tak puas hati dalam kalangan rakyat. Yang tu kita tak tahu. Tapi pastinya, kerajaan perlu memberikan perhatian lebih kepada Sabah dan Sarawak memandangkan rakyat di sana selama ini dianaktirikan. Manakala kerajaan hari ini tidak menganaktirikan negeri-negeri di bawah pimpinan pembangkang. Sebab itulah kalau kita tengok, negeri-negeri bawah pembangkang ni pun mendapat peruntukan lebih besar daripada mereka memerintah dulu. Dan video daripada MP Bacok tadi adalah video sebelum ni lah, kenyataannya sebelum ini. Tetapi dalam belanjawan kali ni nampaknya dia diam saja. Mungkin disebabkan kenyataan yang tak cerdik dan melulu daripada dia dulu telah pun bagi damage yang besar ke atas batang tubuh dia. Apa-apa pun aku dah ucapkan syabas dan juga tahniah. Selut kepada kerajaan perpaduan kerana Belanjawan 2025 telah pun membuktikan kerajaan memanfaatkan wang negara kepada rata-rata rakyat Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum. Ciao. Ya. Aku pun tak faham lah kadang-kadang. Bersungguh-sungguh. Cuba hampa bayangkan peruntukan yang
Kelantan, negeri-negeri belah sini ni besar mana sangat. Besar mana sangat bandingkan dengan Sabah Sarawak. Sabah Sarawak satu negeri dia punya besar. So apabila kerajaan bagi lebih peruntukan kepada dia, hampa yang pembangkang PN PAS ni duk pertikaikan peruntukan tu apa hal? Suka hati PM lah, PM dia tahu sana jalan raya teruk. Jalan raya teruk sana. Siapa-siapa yang pergi duduk sana yang duk ulang alik, of course dia akan beli 4x4 punya, dia akan beli pick up punya. Kan kalau hang pakai kereta, aku tak tahu lah. Tapi itu pun, sedangkan negeri yang dia perintah pun dia tak bagi peruntukan yang banyak. Seperti mana kerajaan Anwar Ibrahim hari ni bagi. Orang bagi berlipat kali ganda daripada dia bagi. Betul-betul musibat betul lah.